satu je. Okey, salah ke betul ke awak isi and then boleh simak lah. Soalan 2 ni tadi saya rasa ada orang dah dah letak dah. Dia delete. Okey. Boleh tak lagi 4 orang? Okey. So, sementara yang lain mengisi soalan yang lain tu, so saya nak bincang soalan 6B1. Boleh? Okay, dah ready ke semua? Okay. Alright. So, dah ready belum? Yang tengah buat 6B2 ni siapa? Aina. Alright. Okay, so. Okay, kita tengok soalan 6B1. Dah ready ke belum semua? Dah ready. Alright. Okay. So 6B1 Nasihah dah upload jawapannya. Okay, so first of all, kita punya step yang pertama ialah okay, saya bagi nama. Saya lupa nak letak dia punya name. Name of the step. Okay, kejap. Okay, so this is formation of step 1. Formation of carbocation. Alright. So, formation of carbocation. Alamak, macam ni. Ganggu. Okay. So, number 1. Formation of carbocation. Okay. So, dekat sini, alkene attack. Okay. And then, kena aim siapa? So, kita kena ingat, dia nak serang hidrogen. Okay. Dia nak attack hidrogen. Okay. Bila kita kata attack hydrogen, arrow itu mesti dekat betul-betul hydrogen. Boleh? Dia tak attack bond. Bond tu kan tempat elektron. Okay? Kena ingat dalam bond ada elektron. So awak attack siapa? Yang kita akan attack bukan attack bond, tapi kita akan attack dia punya atom ataupun elemen. Okay? And then untuk selepas kita dah attack hydrogen, so hydrogen need to break the bond between hydrogen and bromine. So, oleh kerana bromine ini more negatif, more electronegative, bila dia break, bromine ni akan bawa lebih. Okay, so it will produce So it will produce apa? Br minus. Betul? And then dia akan hasilkan carbocation. Right? Betul lah. Carbocation. Why? Because this hydrogen dah masuk dekat carbon number 1. Okay, betul. So ada slow pun betul. So this one first step dah betul. Okay, and then second step ialah nucleophilic attack. Okay, so number 2 ialah nucleophilic attack. So Br minus will attack C plus. Okay, so dekat sini saya lebih suka kalau awak letak daripada negative charge dia. Okay, Nasihah boleh? Boleh, madam. Okay, so dia akan attack terus kepada C plus. So this happen very fast and then it will form haloalkane. So this is haloalkane. Kenapa haloalkane? Sebab kita ada halogen
And then kita ada structure alkene. Okay, so this is structure haloalkene. Okay, so good job Naziha. Okay. Seterusnya, kita tengok question number 2. Okay, Aina. So, alright. So, first step ialah alkene attack hydrogen. Betul, this arrow. Okay, and then bond between H and Cl must be break. Oleh kerana Cl is more electronegative than hydrogen. So, when the bond breaks, the 2 electron will go to the Cl. Alright, so betul. Okay, and then this happen very slow. Okay, and then it will form C plus. And then hydrogen masuk dekat carbon. So saya bagi number. So dia hydrogen masuk dekat carbon number 2. Nampak tak? Okay, so hydrogen masuk dekat carbon number 2. Okay, and then at carbon number 3 tak ada masuk apa-apa, so dia akan jadi C+. So dia adalah carbocation. So ini adalah carbocation dia. Okay, and then second step, so we have Cl minus and carbocation. So Cl minus will attack C+, betul? So it happens very fast and then it will form haloalkane. So good job, Aina. Boleh yang lain? Dah semak belum? Okay. Alright, yang lain tak ada lagi? Okay, ni tengah buat ke korang duduk je kat situ? Saya nak letak nombor 3. Alright. Okay, nombor 4 ada yang masuk? Nombor 4? Nombor 4 siapa yang tengah buat? Dia salah tak ada masalah pun, saya betulkan. Nombor 4 ada yang buat tak? Okay, Alia tengah buat number 3 Yang nak Alright. upload jap. Alright, so saya tunggulah. Okay, yang lain tolong semak ya. Oh. Okay, yang lain semak jawapan. Siapa yang langgar ni? Okay, number 4 ada yang buat? Ada yang tengah buat? Ke tak berani letak? Ke tak sempat buat? Dah hilang. Jam ini. Okay, soalan number 6B3 tengah buat. Okay, 6B4. Okay, structure ni.
Dah minum. Okay, dah? Okay, thank you Alia. Alright, so 6B3. Okay, so kita ada equation, ada alkenes, ni cyclohexene. Okay, so start arrow-nya daripada alkene. Okay, dekat sini saya nak betulkan sikit je. Ya Alia, awak start, kita ambil daripada ni, panjangkan sikit. Okay, daripada double bond tu. Okay, and then attack-nya betul. So hydrogen. Okay, and then bond between H and Cl is broken. Okay, betul. And then Cl will take more electron because Cl is more electronegative. Okay, and then this will happen very slow. So slow. And then it will form Cl minus iaitu negative ion. Okay, and then hydrogennya akan masuk, yang hydrogen yang dia attack ni dia masuk dekat carbon number 2. Why carbon number 2? Because carbon number 2 tadi dah ada hydrogen. Okay, now dia masuk lagi satu hydrogen. Okay, untuk carbon 1 ni tak ada hydrogen. That's why hydrogen masuk dekat carbon number 2. Okay, betul? And then C plus-nya akan ada di carbon number 1. Okay, betul carbon cationnya. Okay, and then step yang kedua, we have negative ion dan carbocation. Okay, so dia attack. Siapa usik saya punya ni? Okay, so dia attack C plus. Okay, betul. Okay. So attack C plus. Okay, and then this happen fast. Mana ni? Okay, so this happen fast. Okay, and then it will form a halo alkene. So Cl masuk dekat carbon number 1. Betul. So good job Alia. Okay, arrow-nya semua betul. Okay. Soalan nombor 4, ada yang letak tak? Okay. So, kita dah bincang soalan 6B1, 6B2, 6B3. Okay. Untuk 6B4 and 6B5, awak tak buat, tak ada lagi yang buat. So, saya nak, okay, soalan 2 ni, 2 soalan ini, saya nak awak hantar dekat Telegram. Okay, hantar di Telegram. Okay, boleh? Yang lain? So, hantar in PDF ya, PDF file. Madam, Yep. nombor 4 saya dah buat. 4? Okay, Alia dah buat nombor 4. Nombor 4. Ada tak yang buat nombor 5? Nampak kecil ya? Alia kecilnya. Ni ke buat? Ke tengah buat lain? Saya dah Alright. besarkan madam. Okay. Tak ada pun. Awak punya screen gegar-gegar tak? Ke saya punya screen je gegar ni? Tak madam, tak. Tak Tak gegar? Saya punya je kot. Ada gegar-gegar tak? Gegar-gegar? Alright. Alia buat apa ni? Buat equation ke buat mechanism? Mechanism sebab dia anti-Markovnikov. Kan? Oh, kejap Yang tema Konikov Sekejap, saya tak perasan soalannya. Okay. Oh, iya. So, soalan dia soalan anti-Markovnikov. Okay, so tak apalah. Okay, oh kejap. Soalannya saya bagi yang baru ni. Ini ialah
struktur 4 dengan HBr, tak ada peroxide. Okay. Alright, tak apa. So ni nanti tolong upload dekat Telegram. Okay. Cara dia sama sahaja. Okay, saya ulang balik. Okay, sekejap. Okay, soalannya ialah contoh kalau kita ada haloalkin. Kita ada cyclo. So struktur cyclo dia macam ni. Contohlah kalau saya bagi struktur ni. Saya nak buat Okay. Saya nak buat ni. Okay, saya bincang soalan 4 dan 5. Kejap lagi saya bagi satu kerja untuk awak hantar dekat Telegram. Okay, so soalan 4. Boleh ke tak ni? Saya nak panggil nama lah. Diam je ni. Yusof boleh? Yusof, yang ada ke tak ni? Hafizul, ada? Ada, madam. Alhamdulillah. Okey ke tak? Saya bagi bincang soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Saya akan bagi satu lagi kerja untuk awak hantar dekat Telegram. Boleh? Okey, Afham? Okey, madam. Alright. Okey, so soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni ialah bentuk dia macam ni. Okey. Dah. Okay, soalan nombor 4, kita ada structure. Nampak kat mana ni? Okey, kita ada structure ni. So, kita ada CH2. Okey, tambah dengan siapa? Tambah dengan H, Br. So, this is first step. So, first step ialah formation of carbocation. Okay, formation of carbocation. Okay, so the equation ataupun the mechanism will start from alkene because alkene have more electron at C double bond C. So it will attack hydrogen. Sebab apa? Dia nak culik hydrogen. But hydrogen needs to break their bond, its bond between H and Br. But Br ini delta negative, which is more electronegative. When it breaks, 2 electron will go to Br. So this happen when slow. Okay, in slow motion. Okay, dia punya pace is slow. Alright. Okay, and then it will form. Okay, so kita ada. So dia dah attack hydrogen. So hydrogen ni akan masuk dekat carbon number 1. Why? Because carbon number 1 have more hydrogen. Okay, and then carbon number 2 will be positive. Why? Because it lack one bond. Okay, plus Br minus. Okay, so this is first step. Step yang kedua ialah nucleophilic attack. Okay, so kita ada carbocation. Carbocation kita dah jadi positif, dia dah lemah. Tadi dia dah serang HBr, dia dah dapat H, dia dah jadi lemah. Okay, so siapa yang akan attack? So electron have more electron, therefore it will attack C+. Okay, this happen fast. So it will form CH3 and then we have Br here. Okay, done. So ini ialah soalan number 4. Question number 4. Okay, boleh. Soalan saya bagi ialah structure 4 with HBr. Boleh? Untuk anti-Markovnikov kita tak belajar dia punya mekanisme. Kita hanya buat follow Markovnikov sahaja. Okay, ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, saya teruskan. Okay, soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5 saya bagi bentuknya begini. Ha? Betul ke?
with HBr juga. Okay, so with HBr, so first step, apa yang kita akan buat? Sama sahaja. Okay, but make sure kenal pasti dekat carbon. So, saya label sini 1, carbon 2. So, each carbon 1 and 2 ni ada berapa hydrogen? So, carbon number 2 have no hydrogen, but carbon number 1 have 1 hydrogen. Okay, so alkene have more electron at C double bond C, so it will attack hydrogen. Okay, hydrogen needs to break the bond, and 2 electron will go to Br because Br is more electronegative. So this happens slowly. Okay, and then produknya apa? Produknya akan jadi, so dia akan masuk, dia akan masuk, sini akan masuk 2H. Okay, and then, oh sorry, ni ada 2H kat sini. Okay, so yang dah ada tadi ialah 2H. Sekarang ni masuk lagi 1H. Okay, so kita akan dapat macam ni, and then kita akan dapat carbocation dekat sini. So plus Br minus. So sini dah ada berapa hidrogen? 3 hidrogen. Ini nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa dia punya hidrogen ni. Okay, so second step ialah, so kita ada positif, kita ada Br minus. So Br minus will attack C plus. So this happen fast. So the product will be, so kita ada Br kat sini. Okay, done? Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, sekarang ni saya nak semua orang hantar homework. Okay, homework to be submit. Hantar hari ni Okay, so soalannya ialah, double bond plus HCl. Write the mechanism for this equation. Okay, so hantar hari ni dekat Telegram. Boleh dapat? Boleh, madam. Alright. So ini homeworknya untuk hari ini. So habis, ada tak soalan untuk mekanisme? Setakat ni ada tak soalan nak tanya untuk mekanisme? Ada soalan? Ada yang nak tanya soalan? Okay. So, saya assume tak ada. So, now kita move on kepada ini. Chapter Unit 3.5 Unsaturation Test. Okay. Dah ready ke belum? Saya nak panggil lagi sekali. Siapa yang saya panggil tadi? Yusof. Yusof ada ke tak? Ada, madam. Ada. Kat mana tadi Yusof? Saya panggil? Saya panggil saya. Tak dengar? Saya tak perasan. Okay. Saya ada. Okay. So, sekarang ni kita ada apa? Okay. Sekarang ni there are 2 reactions that can be chosen as a chemical test to differentiate any alkenes and alkenes. So, kita dah buat chemical reaction hari tu. Okay. So, untuk bezakan antara alkene dengan alkene, saintis akan buat test. Okay. So, kalau kita nak tahu A ini apa, B ini apa. Contoh saya ada dua solution ataupun 2 compound. Okay, saya masuk dalam tabung uji. So, saya ada A and then saya ada B. Okay,
So macam mana saya nak tahu A ini adalah compound apa, B ni adalah compound apa? So kita akan buat test. Nama test tu kita chemical test. Chemical test ni yang kita buat eksperimen. Okay, so macam mana dia buat chemical test ni? Chemical test ini ialah berdasarkan chemical properties yang kita belajar untuk. Sekarang ni kita compare antara siapa? Antara alkin dan alkin. Okay, kita compare alkin dengan alkin. So kita tak tahu A ni alkin ke, B ni ke alkin. Alkin ni A ke, alkin tu B. So kita tak tahu which one is alkin, which one is alkin. So kita buat test. Okay, bila buat test, okay, kita nak determine test chemical properties mana yang kita guna sebagai test. Okay, so reaction yang chosen untuk ataupun dipilih untuk kita gunakan sebagai chemical test ialah okay, dia mesti bagi salah satu positif, salah satu negatif. Contoh saya ada A and B kan, alkin dengan alkin. So kalau saya buat reaction tu, alkin tu mesti positif, alkin mesti positif, alkin mesti negatif. Ataupun alkin negatif, alkin dia positif. Okay, so dia mesti bagi perbezaan. Okay, yang kedua, reagent tu mesti ada color changes. Okay, maksud saya macam ni. Okay, kita dah belajar untuk chemical properties. Okay, chemical properties of yang pertama ialah alkin. Alkin ni kita belajar apa? Kita belajar reaction dia dengan Cl2 UV. Okay, dia mesti buat reaction dengan UV ataupun Br2 UV. Ini chemical properties untuk alkin. Untuk alkin ada banyak. Okay, alkin ada banyak. So yang pertama apa? Dia react dengan hydrogen, platinum. Hydrogen platinum ni, hydrogen ini tak ada warna. So tak boleh nak guna sebagai chemical test. Okay. Yang kedua apa? HBr ataupun HCl. Dua-dua compound ini tak ada warna. Reagent tak ada warna. So tak boleh guna sebagai chemical test. Okay. And then kita ada apa? Kita ada Br2, CH2, Cl2. So, yang ini kita boleh guna sebagai chemical test. Kenapa? Sebab bromin ini ada warna. Okay, untuk klorin kita tak guna sebagai chemical test. So, ini kita tak guna. Sebab apa? Tak ada warna. Okay, and then, apa lagi kita belajar? H2O, H+, hydration. So, ini tak ada warna. So, tak boleh guna sebagai chemical test. Okay, and then kita ada apa lagi? Kita ada bromine in water. So, boleh guna sebagai chemical test. Sebab apa? Kita ada bromine yang ada warna. Okay. And then apa lagi? Kita ada KMNO4. Okay. KMNO4, OH- dan cool. Okay. So, KMNO4 ni oleh kerana dia ada warna. So, kita boleh guna dia sebagai chemical test. Okay, dapat? So, tiga benda ni kita boleh guna sebagai chemical test. Untuk alkin pula untuk UV dia tak Cl2 UV tak boleh guna sebagai chemical test. But kalau Br2 with CH2 Cl2 UV, so dia boleh guna sebagai chemical test untuk alkin. But kena ingat alkin ini mesti ada UV. Okay? So alkin tak ada UV, alkin tu ada UV. Okay? So, apa test yang kita boleh guna? So, ada dua. Okay, kalau kita guna bromine, satu lagi kita guna KMNO4 sebagai chemical test. Dapat tak? So, itu kita pilih sebagai chemical test. Okay, yang kedua, macam mana kita nak pilih? Kita dah pilih. Sekarang ni macam mana dia punya equation dia. Okay, ataupun cara menjawab. Okay, so first thing you must write the name of chemical test. Kita ada dua chemical test, which is satu guna bromine, satu lagi guna KMNO4.
Okay, and then yang kedua, write the equation. Okay, equation reaction. Untuk alkene kita tulis, untuk alkene pun kita tulis. And then yang ketiga ialah observation. Yang ini yang kita buat dalam lab, iaitu dalam table tu. Okay, kita baru bincang hari tu. So dalam table tu kita tulis, apa observation dia. Okay, so kita tengok example 1. So equation yang pertama yang kita akan guna sebagai chemical test ialah reaction with bromine in CH2Cl2. So ni dia punya name of reaction. Okay, and then yang kedua, tuliskan dia punya equation. So kita ada equation untuk butane, satu lagi untuk butene. Okay, and then tuliskan equation. Kita nak test, mesti guna test yang sama. Contoh saya nak tengok awak ni boleh masuk U ke tak. So, takkan saya nak compare. So, saya akan bagi satu test. Semua orang akan ambil fizik, kimia. Okay, fizik dan kimia. So, dia tengok awak punya result barulah boleh naik ataupun masuk PhD contohnya. Okay, so dia tak tengok pun kalau A tengok BI, seorang lagi tengok kimia. So tak bolehlah kita compare benda tu. Okay, so kita kena ada benda yang sama, test yang sama untuk kita testkan sama ada dia boleh buat reaction ataupun tidak. Okay, and then yang ketiga ialah tuliskan observation. So observation untuk bromine macam mana? So saya dah ajar hari tu. So warna apa? Okay, warna apa? Reddish brown color. Siapa punya warna? Bromine. Apa yang berlaku? Okay, not decolorized. Bagi butane is alkene is decolorized. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada, madam. Okay, so ini reaction satu test. Test yang kedua yang kita boleh guna ni atau tau, awak pilih salah satu. Okay, salah satu. So yang kedua ialah Bayes test. Bayes test ini ialah nama test bagi reaction with coal basic KMnO4. Okay, so namanya Bayes test. Reaction ni ialah coal basic KMnO4. Okay, so kita ada butane react dengan KMnO4. So butane ni dia tak buat reaction dengan KMnO4. Okay, butane is alkene. Alkene tak buat. So alkene negatif KMnO4. Okay, alkene akan jadi, kalau dia react dengan KMnO4, dia tak buat reaction. Bagi alkene, dia buat reaction. So, satu bagi negative result. Satu lagi yang ni bagi positif. Okay, so inilah test yang saya maksudkan tadi. Satu negatif, satu positif. Okay, so alkene tak buat reaction, so warna apa? Purple. Siapa punya warna? KMnO4. Apa yang berlaku? Not decolorized. Okay, bagi butane, so kita akan hasilkan diol. Yang ini wajib tuliskan MnO2. Dia punya side product dan arrow ke bawah. Arrow ke bawah menandakan dia adalah precipitate. Therefore, observation ni adalah purple color. Siapa punya? KMnO4 is decolorized. And what happened lagi? Brown precipitate is formed. Okay, dapat? Ada soalan tak? Okay, saya tunjuk satu contoh. Contoh soalan nombor 3. Okay, question number 3. Soalan tutorial. By using a suitable chemical test, differentiate between cyclohexane and cyclohexene
Write the equations and observation for chemical test. Okay, so first of all, saya nak lukis structure dulu. So kita ada cyclohexene and cyclohexene. So satu cyclohexene, satu lagi cyclohexene. Okay. Ya. Satu cyclohexene, satu lagi cyclohexene. Okay, sekarang ini kita nak buat test. Test apa yang kita boleh gunakan? Okay, kita boleh gunakan testnya, kita ada dua. Saya nak guna apa? Saya nak guna Bayes test. Pilih salah satu saja. So, Bayes test. So, yang ini akan dapat 1 markah. Okay. And then, write the equation. So, equation ni ialah kita tambah KMnO4 OH minus cool. Yang ini pun mesti tambah benda yang sama. KMnO4 OH minus cool. Okay. Alkene does not undergo reaction with KMnO4. So kita tulis kat sini no reaction. Okay, but for alkene kita ada produk which is dia akan masuk OH and MnO2. Arrow ke bawah. So equation. So each equation 1 markah, 1 markah. Okay, and then yang ketiga observation. Okay, observation. Warna apa? Purple. Siapa punya warna? KMnO4. What happened is not decolorized. Decolorized. Okay. And then for alkene, observationnya macam mana? So for alkene, observationnya ialah purple color of KMnO4 is decolorized and brown precipitate form. Okay. Ada soalan? Okay ke? Okay, madam. Tak ada. Okay, so kerja rumahnya apa tadi? Kerja rumahnya ialah yang saya bagi tadi, yang kena hantar dalam Telegram. Okay, ini mekanism. Okay, and then yang kedua ialah saya nak awak cuba buat soalan number 4 and number 5. Okay, number 4 and number 5 and hantar juga dalam Telegram, tapi tolong guna chemical test yang berbeza. Kalau number 4 dah guna bromine, so number 5 guna Bayes test. Kalau number 4 guna Bayes, number 5 guna bromine. Okay, boleh? Okay, ada soalan? Boleh, madam. Boleh. Okay, hantar submit latihan sebelum hantar hari ini. Okay? Madam, satu PDF sekali tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, madam. Alright. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So kita akan jumpa hari esok untuk amali. So that's all for today. Thank you everyone. Thank you, madam. Thank you, Welcome. madam. Thank you, madam.